Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Saya Hikmah Juni. Belanjawan 2021 bertemakan Teguh Kita, Menang Bersama dibentangkan di Dewan Rakyat petang tadi. Belanjawan 2021 bernilai RM322.5 bilion bertemakan Teguh Kita, Menang Bersama dibentangkan oleh Menteri Kewangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Dewan Rakyat petang tadi. Hasil kerajaan dijangka RM236.9 bilion tahun depan. Menerusi belanjawan 2021, pelbagai jenis bantuan, subsidi dan insentif bernilai RM28 bilion disediakan kerajaan bagi menangani beban kos sara hidup dan melindungi kebajikan golongan rentan yang terkesan oleh pandemik COVID-19. Usaha memastikan kelangsungan dan ketahanan sektor perniagaan dan ekonomi terus dilakukan menerusi pelaksanaan langkah dalam belanjawan 2021. Tidak pernah lagi dalam sejarah moden manusiawi sejenis wabak memberi impak begitu besar sekali. Penularan COVID-19 bukan sahaja meragut nyawa, malah turut menjerut ekonomi negara-negara sedunia. Tiada garis panduan mahupun sebarang petunjuk lampau yang boleh dijadikan rujukan. Kerana this is an unprecedented crisis dengan izin. Krisis ini memberi kejutan permintaan dan penawaran, mengganggu rantaian bekalan serta menekan ekosistem perniagaan. Kita juga terpaksa berhadapan dengan ketidaktentuan persekitaran luar, kejatuhan harga komoditi dan ruang fiskal yang terhad. Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF mengunjurkan ekonomi global mencatat pertumbuhan negatif di paras 4.4% pada tahun ini. Perdagangan dunia juga dijangka merosot pada kadar 10.4%. Krisis yang berlaku pada masa ini turut menjejaskan ekonomi di lebih 150 buah negara. Ia merupakan krisis ekonomi terburuk sejak era The Great Depression pada sekitar tahun 1930-an. Sejak awal lagi, kerajaan telah meletakkan keutamaan melindungi rakyat melebihi segala perkara lain. Itulah sebabnya kerajaan bertindak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, walaupun kita tahu tindakan selama hampir 2 bulan ini memberi kesan mendadak kepada aktiviti ekonomi dan sosial rakyat. Bantuan Sara Hidup BSH yang digantikan kepada Bantuan Prihatin Rakyat BPR akan memanfaatkan 8.1 juta orang dengan peruntukan RM6.5 bilion. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata, kadar bantuan dan kategori pendapatan BPR adalah lebih baik berbanding 4.3 juta penerima di bawah BSH dengan peruntukan RM5 bilion. Bagi tahun 2021, kerajaan akan menggantikan Bantuan Sara Hidup atau BSH kepada Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik seperti berikut. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 hingga RM5,000. Kategori ini akan menerima RM500
bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Keempat, individu bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah pula akan menerima bantuan RM350. Tidak sekadar itu, had umur kelayakan individu bujang diturunkan kepada 21 tahun berbanding syarat sebelum ini iaitu 40 tahun. Pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dibenarkan mengeluarkan caruman akaun 1 sebanyak RM500 sebulan untuk 12 bulan mulai Januari tahun depan. Caruman KWSP Pekerja turut dikurangkan dari 11% kepada 9%. Kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Mengambil kira kedua-dua inisiatif Air Lestari serta kemudahan pengeluaran akaun 1 ini, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga RM12,000. Diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun 1 akan melibatkan RM4 bilion dan ahli yang layak bolehlah memohon mulai Januari. RM150 juta disalurkan untuk melanjutkan allowance pencarian kerja perkeso selama 3 bulan. Petugas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan akan menerima bantuan one-off RM500 yang akan memanfaatkan 100,000 petugas kesihatan. Geran khas prihatin tambahan sebanyak RM1,000 akan diberi kepada peniaga dan penjajah di Sabah. Geran khas tersebut turut dinikmati pemandu teksi, e-hailing, kereta sewa dan pemandu pelancong di negeri ini. Sabah turut menerima peruntukan pembangunan infrastruktur RM5.1 bilion. Sektor pendidikan negeri akan turut menerima manfaat daripada peruntukan RM120 juta pembangunan infrastruktur sekolah luar bandar Sabah dan Sarawak. Selain peruntukan RM725 juta untuk menaik taraf 50 sekolah daib di seluruh negara. Peruntukan RM7.4 bilion bagi perluasan perkhidmatan jalur lebar di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan turut memberikan manfaat kepada negeri ini. Perkhidmatan bank bergerak yang diperkenalkan di Sabah dan Sarawak akan turut membantu penduduk khususnya di luar bandar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata Belanjawan 2021 adalah langkah tepat bagi menangani kesan buruk pandemik COVID-19 terhadap komuniti dan ekonomi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyifatkan Belanjawan 2021 sebagai satu langkah tepat dalam menangani impak pandemik COVID-19 dalam semua sektor ekonomi dan masyarakat. Beliau menyambut baik Belanjawan yang mengambil kira pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Dalam Belanjawan 2021, Sabah menerima peruntukan sejumlah RM5.1 bilion untuk pembangunan infrastruktur dan RM3.8 bilion bagi kesinambungan projek Lebuh Raya Pen Borneo dan pakej lain. Haji Ji memberi jaminan akan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan agar pelaksanaan Belanjawan 2021 di Sabah dapat dijayakan dengan berkesan. Katanya, belanjawan itu merupakan tambahan kepada RM305 bilion pakej rangsangan ekonomi yang dimulakan pada Mei. Belanjawan ini akan memberi fokus kepada pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, kesinambungan perniagaan dan peningkatan ekonomi yang lebih berdaya saing. Menurutnya, keputusan menggantikan bantuan sara hidup BSH kepada bantuan prihatin rakyat BPR juga merupakan satu sistem penyaluran bantuan yang akan membantu meringankan bebanan rakyat.
HJG turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang turut memberi perhatian kepada keperluan Sabah. Ini membuktikan Kerajaan Persekutuan meletakkan kepentingan Sabah dekat di hati, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Antara manfaat lain untuk Sabah dalam Belanjawan 2021 termasuk geran khas prihatin RM1,000 untuk peniaga, penjajah, pemandu teksi, e-hailing, kereta sewa dan pemandu pelancong. Selain itu, perkhidmatan bank bergerak di Sabah untuk memudahkan penyaluran bantuan kerajaan kepada penduduk luar bandar. Pemeliharaan hak orang asli di mana RM41 juta untuk memelihara hak-hak orang asal di Sabah. Di samping itu, peruntukan RM200 juta bagi pengedaran barang perlu LPG, community drumming diperluaskan ke 34 kawasan baru termasuk di Sabah. Peruntukan RM100 juta untuk lembaga pelaburan wilayah termasuk lembaga pelaburan dan pembangunan ekonomi Sabah sedia. Selain itu, subsidi baja padi bukit sebanyak RM40 juta juga akan memberi manfaat kepada 10,000 pengusaha padi bukit dengan kawasan seluas 7,000 hektar. Menurutnya, keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone juga dapat dipertingkatkan dengan peruntukan RM16 bilion yang disalurkan kepada Kementerian Pertahanan dan RM17 bilion kepada Kementerian Dalam Negeri. Sabah mencatatkan kes positif baru COVID-19 tertinggi hari ini. Sabah mencatatkan kes positif baru COVID-19 tertinggi hari ini dengan 1,199 kes atau 68.3% daripada 1,755 kes baru yang dilaporkan di seluruh negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, satu kes kematian dilaporkan di Sabah melibatkan seorang wanita berusia 67 tahun yang meninggal dunia di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Pesakit mempunyai sejarah penyakit kronik, kencing manis, darah tinggi dan asma. Kes kumulatif kematian di Sabah kini 144 kes. Sementara itu, sebanyak 59 kes baru dilaporkan di wilayah Persekutuan Labuan. Satu kluster baru dilaporkan di Sabah, iaitu kluster Mampulut di Keningau dengan 12 kes positif baru. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, 556 kes positif baru di Sabah hari ini direkodkan di kluster Pusat Tahanan Sementara PTS Tawau dan kluster Penjara Sandakan. Tawau, Sandakan dan Kota Kinabalu mencatatkan bilangan kes 3 angka hari ini dengan 467 kes positif di Tawau, 389 kes di Sandakan dan 112 kes di Kota Kinabalu. Masidi berkata demikian semasa sidang media mengenai perkembangan COVID-19 negeri Sabah hari ini. Menurutnya, sebanyak satu kes kematian di luar hospital dilaporkan di Sandakan. Kluster baru dilaporkan hari ini iaitu kluster Mampulut di Keningau berpunca daripada Majlis Kenduri Arwah. Setakat ini, sebanyak 19,282 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 3,199 kes aktif yang sedang menerima rawatan. Sehingga hari ini, 142,395 bakul makanan telah diagihkan. Katanya, kerajaan negeri sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah yang berakhir 9 November ini, memandangkan negeri ini masih merekodkan kes positif COVID-19 yang tinggi. The number remaining high in Sabah, obviously it makes sense for us to recommend an extension of CMCO. But we hope, subject to the approval of the relevant authority, we hope that some of the SOPs can be reviewed if the CMCO is extended.
There have been various applications from the various sectors of the community that perhaps there is a reason, there is a good and reasonable reason, yeah, for us to relook at some of the SOPs to ensure that while the health department is fighting against this menace, perhaps some sectors of the society or the community which is not really the source of infection or the source of new cases would probably need a bit more relaxed sort of SOPs in the daily life, so that they can continue their life or try to continue the life as normal as possible. Katanya, usaha mengawal penularan jangkitan COVID-19 di Sabah masih giat dilakukan oleh petugas barisan hadapan dan masyarakat negeri ini perlu bekerja sama untuk memerangi pandemik ini. Jabatan Kesihatan Sabah masih berusaha sedaya upaya untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat. Kes-kes yang tertinggi yang dilaporkan daripada hasil siasatan kontak rapat dan juga penularan jangkitan di dalam pusat tahanan dan juga di pusat tahanan. Perkhidmatan perubatan yang disediakan di hospital adalah masih di tahap yang optimal dan semua kes COVID-19 diberikan rawatan yang sewajarnya. Di samping tindakan kawalan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, agensi-agensi yang lain termasuk semua lapisan masyarakat hendaklah mainkan peranan masing-masing dalam usaha membantu melandaikan lengkok COVID-19 di negeri Sabah dengan cara mematuhi SOP yang disediakan dan mengamalkan norma baru seperti penjarakan fizikal, sentiasa memakai pelitup muka dan menjaga kebersihan diri. Beliau juga berharap Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyediakan prosedur operasi standard SOP lebih ketat bagi pilihan raya kecil Parlimen Batu Sapi. Pertama, PRK ini adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan kerana ia adalah sesuatu yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Tapi kedua, harapan kita juga ialah SPR akan menyediakan SOP yang ketat yang memastikan apapun pergerakan yang berlaku pada PRK Batu Sapi nanti, dia tidak akan mengakibatkan pada apa yang berlaku semasa dan selepas PRN Negeri Sabah. Saya yakin di atas kebijaksanaan SPR mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku sebelum ini di Sabah bagi memastikan dan meminimumkan atau mengurangkan risiko jangkitan yang sama semasa PRK Batu Sapi ini. Maritim Malaysia menyumbangkan bekalan keperluan kepada nelayan tradisional di Sandakan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Sandakan, menyumbangkan bekalan keperluan harian berupa makanan kepada beberapa bot nelayan tradisional yang diperiksa semasa rondaan semalam. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata, 5 bot nelayan tradisional pesisir pantai disantuni oleh bot Maritim Malaysia dengan mendengar keluhan serta masalah yang dihadapi ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh Sabah. Kesemua nelayan itu juga diberikan peringatan dan nasihat untuk sentiasa menjaga keselamatan diri ketika berada di laut dan sentiasa patuh kepada prosedur operasi standard yang telah ditetapkan kerajaan. Selain daripada Maritim Malaysia, rondaan bersama media anjuran kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) ini turut disertai Tentera Laut Diraja Malaysia dan polis. Seramai 13 orang wakil media dari pelbagai agensi menyertai program ini dan dibawa ke beberapa kawasan hotspot di perairan Sandakan semalam. Menurut Zainuddin,
Bekalan makanan yang diagihkan itu adalah sumbangan daripada warga kerja Zon Maritim Sandakan yang prihatin dengan kesusahan golongan nelayan tradisional pesisir pantai, terutamanya di musim peralihan monsun ini. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni, selamat malam.